siapa agaknya lelaki yang ditumpangkan tu? Nak kata hantu, kakinya tu jejak tanah. Nak kata orang pula, dia boleh hilang sekelip mata. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright guys, first kali aku nak ucapkan terima kasih buat korang yang sudi menonton dekat channel Anas Rahmat ni. Walaupun aku tahu kadang-kadang tu ceritanya best, kadang-kadang tu ceritanya tak best, kadang-kadang cara penyampaian aku tu okey, kadang-kadang tak okey. Aku tetap juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat korang. Baru-baru ni aku ada terima banyak komen-komen positif daripada korang. Aku pun nak terima kasih juga pasal komen-komen tu. Sebab daripada komen-komen macam tu lah yang buatkan aku ni terus bersemangat nak teruskan bercerita. Sebenarnya bukan mudah nak buat semua konten-konten ni. Ada orang tu fikir jadi YouTuber ni kerjanya mudah je. Cakap sikit-sikit terus dapat duit, lepas tu kaya. Kan? Sebenarnya nak jadi YouTuber ni tak semudah yang korang sangka. Betul. Kalau jadi YouTuber ni nak fikirkan pasal nak dapat duit je kan, alamatnya memang cepatlah korang ni putus asa. Betul. Kena letakkan minat tu dekat depan sekali, barulah rasa puas jadi YouTuber ni. Aku harap korang faham dengan maksud aku ni. Alright. So, malam ni aku nak ceritakan kat korang pasal dua kejadian yang berlaku dekat atas jalan. Cerita ni dikongsikan oleh seorang subscriber aku yang hanya nak dikenali dengan nama samaran dia Kak Zaza. Dia bagi aku dua cerita guys. Satu ni kisah pengalaman dia sendiri, satu lagi ni kisah pengalaman sepupu dia. Kedua-dua kejadian ni berlaku dekat atas jalan. Jalan yang mana? Yang tu korang kena layan cerita aku ni sampai habis. So, sebelum aku nak teruskan dengan cerita malam ni, bantu aku dulu komen, like, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Alright, supaya lagi ramai yang subscribe channel aku ni, lagilah aku semangat nak bercerita. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku pada Kak Zaza ni pada tahun 1999. Yang masa tu dia, suami dia dengan seorang baby dia ni dalam perjalanan daripada kampung nak menuju ke Shah Alam melalui lebuh raya pesisiran pantai barat. Pada malam kejadian tu, diorang berdua ni bertolak agak lewat sikit daripada kampung diorang ni, sekitar pukul 1:30 pagi. Diorang ni memang sengaja nak balik lewat sikit hari tu disebabkan nak elakkan jalan jam sebenarnya. So, sampai-sampai kat daerah Tanjung Karang, Kuala Selangor tu, suami Kak Zaza ni, dia slowkan kereta dia. Lepas tu, dia turunkan cermin tingkap. Sebab katanya dia nak merokok. So, Kak Zaza ni pandanglah muka suami dia. Lepas tu, dia pun tanya. Dia tanyalah kan kalau suami dia ni sebenarnya mengantuk ke. Kalau mengantuk tu, berhentilah dulu kan. Lagipun tak ada apa-apa pun yang diorang nak kejar kan. Tapi, suami Kak Zaza ni, dia just gelengkan kepala dia je. Tapi dalam masa yang sama, dia nampak suami dia ni duk picit-picit bahu dengan tengkuk dia tu sendiri. Picit. Seolah-olah macam nampak keletihan. Tapi bila ditanya, katanya tak letih pun. So, Kak Zaza ni, dia agak memang suami dia tu memang tengah letih. Cuma dia je tak nak mengaku yang dia tengah letih. So, Kak Zaza ni pun tolonglah picit-picitkan bahu dengan tengkuk suaminya tu. Sambil diorang berdua ni berbual-bual kosong. Dalam dia tengah rancak duk sembang-sembang tu, Kak Zaza ni perasan daripada jauh lagi ada satu cahaya besar mengelip-ngelip kat tengah jalan. So, Kak Zaza ni pun cuik-cuik lah bahu suami dia. Lepas tu dia pun sambil lah tunjuk ke arah cahaya yang dia nampak tu. Rupa-rupanya suami dia ni pun nampak juga cahaya tu. Suami Kak Zaza ni agak mungkin cahaya tu datangnya daripada lampu lori trailer yang datangnya daripada arah bertentangan. Tapi nampak bukan sesuatu yang membahayakan pun. Jadi Kak Zaza ni berdua ni pun tak berapa indahkan sangat pun apa yang dia nampak tu. Dia langsung tak terfikirkan apa-apa bahaya yang akan terjadi selepas tu. So, dia terus je lah sambung berborak dengan suami dia. Sekali tu,
Dia pun tolehlah ke seat belakang untuk tengok baby dia yang tengah nyenyak tidur kat seat belakang tu. Tapi bila dia pandang ke depan balik, dia nampak cahaya yang mula-mula dia nampak tu, yang katanya cahaya lampu trailer yang nampak daripada jauh tadi tu kan, dah jadi makin dekat dengan dia. Kalau tadi nampak suram-suram je cahaya tu kan, kali ni betul-betul dah depan mata Kak Zaza ni punya silau cahaya tu. Ya Allah, panik betul Kak Zaza masa ni. Dia sempat tengok muka suami dia masa tu, tapi suami dia ni masa tu nampak macam relax je, nampak cool, nampak tenang je, seolah-olah macam tak ada apa-apa bahaya pun yang akan berlaku masa tu. Dalam keadaan panik ni, Kak Zaza ni pun tanyalah dekat suami dia, kenapa cahaya tu ke arah kita ni bang? Abang salah jalan ke? Lori tu makan jalan ke? Tapi belum pun sempat Kak Zaza ni nak habiskan kata-kata dia, belum pun suaminya tu pun sempat nak menjawab, kali dia nampak dekat depan mata dia dengan tiba-tiba muncul satu bas ekspres terus merempuh kereta diorang ni daripada depan. Kak Zaza ni, dia boleh rasa yang kedudukan dia masa tu terperosok dekat bahagian depan bas tu. Allahu Akbar. Memekik Kak Zaza masa tu, sambil tangan dia ni menarik-narik steering kereta suami dia tu ke kiri. Dia tarik. Dia ni cuma pejamkan mata dia je masa tu. Dia macam takut tau, macam panik tau. Kejadian tu berlaku betul-betul punya pantas. Dia betul-betul tak sedar apa pun yang terjadi selepas tu. Bila dia buka balik mata dia, bila dia tersedar tu, tahu-tahu dia dah terduduk dekat lantai kereta. Sambil tu dia terdengar lah suara babynya tu yang menangis dekat seat belakang. Suami Kak Zaza ni pula masa ni macam terpinga-pinga melihat keadaan Kak Zaza masa tu. Dia pun pelik, dah kenapa tiba-tiba bini dia ni menjerit. Lepas tu terus pula tu dia paut steering sampai ke kiri. So cepat-cepatlah suami Kak Zaza ni pun berhentikan kereta dia dekat tepi jalan. Awak ni dah kenapa? Tanya suami Kak Zaza ni pada Kak Zaza. Sambillah dia bantu Kak Zaza ni bangun, lepas tu duduk dekat kursi tu balik. Terus suaminya sambung lagi. Awak tahu tak, perbuatan awak ni boleh buat kita ni accident tau. Bahaya betul awak ni, kata suami Kak Zaza ni dalam nada suara yang macam marah tau. Kemudian terus dia ambil baby dekat seat belakang tu. Lepas tu terus suaminya ni suapkan susu botol. Yang Kak Zaza pula masa ni masih lagi tergamam, masih lagi trauma dengan kejadian yang berlaku. Lepas tu suaminya sambung lagi, abang rasa abang bawa kereta tadi pelan je, tak ada pula abang langgar apa-apa kat tengah jalan. Tapi macam mana awak boleh tercampak sampai ke situ? Tanya suami Kak Zaza ni macam hairan bila nampakkan Kak Zaza ni perangannya macam tu. Disebabkan Kak Zaza ni masih lagi dalam keadaan terkejut, lepas tu trauma kan, dia masa tu hanya diam je, tak bercakap pun. Kemudian barulah dia macam tersentak tau. So cepat-cepat dia toleh ke belakang. Dia tercari-cari lah kat mana bas ekspres yang langgar kereta dia tadi. Tapi dia tak nampak apa-apa pun, melainkan jalan raya yang lengang, gelap, lepas tu sepi. Teruslah Kak Zaza ni keluar daripada kereta untuk tengok keadaan kereta. Semuanya nampak elok je, nampak okey je. Tak ada pun kesan rempuhan ke, tak ada pun kesan kemik ke. Tak ada langsung, tak ada, tak nampak macam keadaan tengah accident pun. Tak sama seperti apa yang dia nampak masa dirempuh tadi, tak sama langsung. Kak Zaza ni fikir, adakah dia ni tengah berhalusinasi tak pun, atau bayangan je kan. Dia betul-betul rasa pelik dengan muskil tau, dengan kejadian yang berlaku masa tadi tu. Betul-betul dia nampak macam nyata kejadian tu, tapi tak ada apa pun yang berlaku. Terus Kak Zaza ni tanya kat suami dia, mana bas yang langgar kita tadi tu bang? Mana? Tanya Kak Zaza ni pada suami dia masa tu. Suami dia ni just diam je sekejap. Dia macam pelik dengan apa soalan Kak Zaza bagi dekat dia ni. Macam yelah, macam tak ada kena-mengena dengan soalan tu. Macam yelah, mana ada bas yang langgar dia pun. Lepas tu suami Kak Zaza ni pun jawab, dari tadi kereta kita je yang ada kat sini. Dah kenapa dengan awak ni? Dah lah, jangan fikir-fikir sangat. Kita bukannya first time lalu dekat sini, bukannya first time berlaku pun macam ni. Hal ni dah pernah berlaku. Awak ingat tak masa kita balik kampung dulu masa naik lori? Sebenarnya ini bukan kejadian mistik yang pertama yang berlaku pada dorang bila dorang lalu dekat kawasan tu. Bukan yang pertama pun. Sebelum ni dah pernah kena dah pun. Kes yang sebelum ni, masa dorang berdua lalu dekat atas jalan tu, masa tu dorang naik lori.
Dengan tiba-tiba, entah daripada mana agaknya, tiba-tiba ada orang tua naik basikal melintas dekat depan lori. Panik suaminya Kak Zaza masa tu, nak ngelakkan orang tua tu. Disebabkan nak elakkan orang tua yang naik basikal tu, hampir-hampir jugalah lori diorang ni nak terbalik. Tapi sebenarnya bila dicari mana orang tua tu pergi yang naik basikal tu, tak nampak pula bayang dia. Entah daripada mana agaknya orang tua tu datang, entah daripada mana agaknya orang tua tu pun pergi. Memang pelik kejadian masa tu. So itu adalah kejadian yang sebelumnya. Kejadian tu berlaku dekat laluan yang sama, cuma bezanya masa tu pukul 10.30 malam. Dan masih banyak lagi kenderaan yang lalu lalang masa tu. Berbeza dengan kejadian yang terbaru tu, berlaku pukul 2 pagi lebih. Lepas tu langsung tak ada kenderaan pun yang lalu masa tu, yang tengah lalu masa kejadian ni berlaku. So dipendekkan cerita, setelah 15 minit diorang ni pun berhenti dekat tepi jalan, diorang pun terus sambung perjalanan menuju ke rumah diorang yang terletak berdekatan dengan Subang Airport. Sampai-sampai dekat rumah masa tu dah pukul 3 pagi dah, 3 pagi lebih lah, lebih kurang. Alhamdulillah tak ada apa-apa kejadian yang pelik pun berlaku selepas daripada tu hinggalah sampai ke depan pintu rumah diorang tu. Tapi kesan daripada kejadian tu, Kak Zaza ni dia jadi fobia. Kalau kata nampak bas ekspres yang lalu je, jangankan yang lalu atas jalan, even yang parking kat tepi jalan pun boleh buat Kak Zaza ni jadi mengelabah. Dia jadi macam serik. Walaupun keadaan yang berlaku masa tu mungkin dia hanya berhalusinasi. Bayangkanlah bayangkan kalau masa tu Kak Zaza ni yang tengah memandu. Agak-agaknya apa yang terjadi lepas tu? Dalam keadaan panik, dia nampak macam tu dia yang tengah memandu. Korang rasa apa yang berlaku? Wallahualam. Kisah yang kedua ni terjadi dekat abang sepupu Kak Zaza, Azmi nama dia. Kisah ni berlaku pada tahun 2003 yang masa tu si Azmi ni dalam perjalanan balik daripada Kelang menuju ke Tanjung Karang. Kisahnya macam ni. Awal pagi tu si Azmi ni ke Kelang atas urusan kerja. So siap-siap kerja masa tu, tengok-tengok waktu dah pun nak petang. So selepas semua kerjanya selesai, si Azmi ni pun fikir sebelum nak menuju balik ke Tanjung Karang tu, alang-alang dah kerja dekat Kelang kan. So dia pun ambil keputusan untuk singgah kat rumah kakaknya dulu yang terletak dekat Meru sebelum nak menuju balik ke Tanjung Karang. So bolehlah dia rehat sekejap, dengan solat dulu ke sebelum nak balik ke Tanjung Karang tu kan. Lagipun dia memang dah letih sangat dah masa tu. So disebabkan Azmi ni terlalu penat sangat masa tu, dia pun tertidurlah sekejap dekat rumah kakaknya tu. Sedar-sedar daripada tidur, waktu dah pun lewat malam. Teruslah si Azmi ni jadi kelang kabut. So bergegaslah dia sambung perjalanan dia ke Tanjung Karang. Dipendekkan cerita, lebih kurang pukul 12.45 malam macam tu, Azmi ni pun bergegaslah mulakan perjalanan dia balik ke Tanjung Karang daripada Meru tu. Awal-awal perjalanan semuanya nampak lancar je. Nampak elok je dengan suasananya malam tu, nampak aman je kan. Kecuali adalah beberapa biji buah kereta tu dengan lori trailer yang kejar trip agaknya. So drive, sedar tak sedar dia dah pun memasuki kawasan daerah Kapar ke Kuala Selangor. Tiba-tiba dekat tengah perjalanan tu, daripada jauh lagi si Azmi ni terperasan ada kelibat seseorang tengah berjalan terhoyong-hayang dekat tepi jalan. Dia pun buka lah lampu tinggi sebab nak perhatikan kelibat orang tu dengan lebih jelas kan. Rupa-rupanya kelibat tu adalah kelibat seorang lelaki yang tengah berjalan terjengkit-jengkit kaki dia sambil bawa beg sandang ni, sambil bawa backpack ni. Dalam hati si Azmi ni pun terfikir juga, kemanalah agaknya orang ni nak pergi malam-malam buta macam ni. Kat jalan gelap pula tu. Mabuk kot orangnya ni. Tak pun, kalau tak mabuk, mungkin orang ni orang tak siuman. Tu fikir si Azmi masa tu. So sebaik je kereta Azmi ni melintas je dekat lelaki tu terus berhenti berjalan. Lepas tu dia terus berpalingkan muka dia ke arah muka si Azmi ni sambil melambai-lambai tangan dia ni seolah-olah macam suruh si Azmi ni berhenti. Terkejut jugalah Azmi masa ni. Terkejut sebab macam tak sangka pula yang lelaki tu akan tahan kereta dia dengan tiba-tiba. Memang dia tak expect langsung yang lelaki tu akan tahan dia. Betul-betul dia tak terfikir pun. So atas dasar sifat kemanusiaan, si Azmi ni pun berhentikanlah kereta dia. Bila dah berhenti tu, dia pun buka lah cermin kereta dia ni separuh. Sebenarnya
Masa ni dia pun risau juga kan, manalah tu orang tu pun rompak kan. Tapi Azmi ni nampak lelaki tu just berkaki ayam je. Pakaiannya pula tu macam koyak-koyak. Lepas tu pula banyak kesan darah dekat baju dia. Dekat kawasan dahi ni, dengan siku, dengan lutut lelaki tu ni, ada banyak kesan luka. Luka tu macam luka yang masih baru tau. Tali bagnya pula tu macam terputus. So Azmi ni suspek lelaki ni agaknya baru lepas accident kot. Tapi dia tak pula terfikir nak tengok ada tak kenderaan yang bersepah kat tepi jalan kan. Dia tak terfikir pun masa tu. So dia pun tanya, "Encik accident ke?" Lelaki tu just anggukkan je kepala dia. Tapi perlahan je dia angguk tau. Dia macam pelan je lelaki tu anggukkan kepala dia. Lepas tu Azmi ni offer lah dekat lelaki tu untuk bawa lelaki tu pergi ke hospital. Tapi lelaki tu just gelengkan kerja kepala dia. Dia tak nak si Azmi ni tumpangkan dia sampai ke hospital. Dia tak nak. Tapi dia nak minta Azmi ni tumpangkan dia sampai dekat satu tempat ni je. Tak jauh pun daripada situ. So Azmi ni pun teruslah pelawa lelaki tu masuk ke dalam kereta dia. Dia ajak duduk dekat sebelah dia mula-mula tu. Tapi lelaki tu memilih untuk duduk dekat seat belakang. So sepanjang perjalanan tu Azmi ni memang banyak berdiam dia. Tak banyak pun perbualan antara diorang berdua ni. Nak bertanya pun si Azmi ni dia rasa macam serba salah. Sebab lelaki tu macam tak bagi respon sangat pun dekat apa yang Azmi ni tanya sebelum tu. Dia lebih banyak anggukkan kepala dia, tak pun dia gelengkan kepala dia. Tak banyak pun apa-apa conversation masa tu. So bagi si Azmi ni dia pun faham, mungkin lelaki tu masih lagi trauma kot. Sebab baru lepas accident kan. Mana kan nak tahan sakit badan-badan lagi, mana kan tengah otak tengah bela-bela lagi kan. So Azmi ni pun dah faham lah. So dia malas pun nak tanya banyak. So sekali-sekala tu adalah si Azmi ni dia duduk jeling ke cermin pandang belakang dia tu, nak tengokkan keadaan lelaki tu. Si Azmi ni dia perasan yang muka lelaki tu nampak macam pucat je. Sungguh je mukanya tu pucat macam orang tak ada darah. Lepas tu pula lelaki tu dia hanya pandang keluar kereta je tau, dengan pandangan dia macam sayu je. So sepanjang perjalanan tu lelaki tu memang tak banyak toleh ke lain. Dia hanya pandang keluar kereta je, seolah-olah macam orang yang tengah bersedih. Dengan tiba-tiba lelaki tu pegang bahu si Azmi. Dia minta Azmi ni berhentikan dia dekat satu kawasan tu, dekat tepi jalan tu. Azmi ni perasan dekat kawasan yang dia minta berhentikan tu memang gelap. Tak ada lampu jalan pun dekat situ. Tapi lelaki tu kata dah sampai tempat yang dia nak tuju pun. Azmi ni pula langsung tak nampak ada apa-apa penempatan pun kat kawasan tu. Kata je si Azmi ni stopkan kereta dia kat tepi jalan tu, kat tempat yang katanya lelaki tu minta dia berhentikan tu. Terus lelaki tu ucap terima kasih dekat si Azmi ni. Lepas tu terus lelaki tu turun daripada kereta. Lepas tu terus dia redah masuk ke dalam semak luka kat tepi jalan tu. Masa ni si Azmi ni dia memang terkejut gila. Dah kenapa lelaki ni boleh masuk ke dalam semak-semak tu pula kan. So dia pun cepat-cepatlah keluar daripada kereta. Kali lepas je si Azmi ni keluar daripada kereta, tengok lelaki tu dah gaib dah, hilang terus. Azmi ni fikir mungkin dia tersepak batu agaknya masa turun daripada kereta. Lepas tu jatuh terus masuk ke dalam semak. Azmi ni pun tercari-cari jugalah kan mana lelaki tu pergi kan. Dia carilah lelaki tu dekat tepi-tepi kawasan semak tu. Tapi langsung tak nampak bayang pun lelaki ni. Betul-betul punya gaib dah lelaki ni. Kesekejapan betul dia hilang macam tu je. Azmi ni memperhatilah kat kawasan sekeliling tempat tu. Memang tak ada jalan, memang tak ada laluan pun nak masuk ke dalam kawasan semak tu. Tak ada jalan, tak ada laluan pun kat dalam semak tu. So buat apa lelaki tu nak masuk kat situ kan. Lagipun memang langsung tak nampak pun ada kawasan penempatan rumah ke kilang ke kat kawasan tu. Langsung tak ada. Kalau ada pun hanya pokok kelapa sawit dengan pokok-pokok hutan je. Takkanlah lelaki ni nak masuk ke dalam hutan-hutan malam-malam gelap-gelap gelita macam tu kan. Macam tak logik pula bunyinya kan. Masa ni terus berderau jantung si Azmi ni. Berderau-derau, berdegup-degup dah jantung dia. Bila dia tercait-caitkan lelaki tu langsung dia tak nampak bayang, Azmi pun masuk balik ke dalam kereta dia. Lepas tu terus sambung perjalanan dia. Dalam tengah dia memandu tu, otak si Azmi mula dah terfikir, dengan kecederaan yang macam tu, memang mustahil lelaki tu boleh berjalan selaju tu dalam semak tanpa meninggalkan kesan bunyi, tak pun tanpa meninggalkan bunyi ranting patah ke kan. Memang tak logik tau kalau lelaki tu boleh jalan laju-laju dalam semak. Sebab dia sendiri tu cedera. So memang mustahil. Dia macam gaib macam tu je, macam hilang. Memang pelik lah kejadian tu, kata si Azmi ni. Dalam tengah-tengah dia duduk berfikir tu kan, barulah dia tersedar
yang agaknya dia bukan tumpangkan seorang manusia agaknya. Barulah duk terfikir. Allahu Akbar. Lagilah buatkan si Azmi ni dia rasa berderau je jantung dia masa tu. Akhirnya Azmi ni selamat sampai ke rumah dia. Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi perkara yang buruk berlaku pada dia selepas tu. Cuma si Azmi ni masih lagi tertanya-tanya. Siapa agaknya lelaki yang ditumpangkan tu? Nak kata hantu, kakinya tu jejak tanah. Nak kata orang pula, dia boleh hilang sekelip mata. Wallahualam. Habis dah 2 cerita malam ni. Aku ni, kalau dengarkan benda tumpang menumpang ni, lemah aku dibuatnya lemah be. Yelah kan, aku ni selalu jugalah kena kerja luar, kena outstation. Selalu jugalah drive sorang-sorang. Tak kisahlah waktu malam ke siang ke, aku kerap drive sorang-sorang. Tapi aku selalulah amalkan tips yang mak aku ni bagi. Tips ni pernah aku kongsikan dulu dekat cerita aku yang lepas. Aku tak ingat cerita yang mana, tapi aku ada share dekat dalam cerita aku yang lepas-lepas ni, aku tak ingat. Tapi tak apa, aku share lagi sekali tipsnya. Selain daripada aku ni berselawat sebelum aku nak mulakan perjalanan tu, tak pun bacalah doa naik kenderaan ke, tak pun bacalah apa-apa doa yang aku nak baca, aku akan penuhkan seat belakang aku ni dengan barang. Aku letaklah buku ke, aku letak bantal ke. Senang cakap, biar tak ada ruang untuk siapa-siapa duduk dekat seat belakang aku tu. Ini tips yang mak aku bagi. Aku dah lama jugalah amalkan tips ni. So far berkesan je. Tapi aku tak beranilah jamin kalau dia selalunya berkesan. Bagi aku, kalau hari tu nak dijodohkan berjumpanya dengan makhluk-makhluk macam ni, korang buatlah apa pun. Korang buatlah. Kalau kata nak jumpa, tetap juga akan jumpa. Betul tak? Cuma tips yang aku kongsikan tu hanyalah satu ikhtiar je. Satu ikhtiar yang mungkin boleh membantu. Betul tak? Sebelum aku nak tamatkan Malam Mistik kali ni, seperti biasa, korang kena bantu aku dulu. Tekanlah button subscribe tu, like, komen dan share cerita aku ni, supaya aku lebih cepat grow sikit. Right? Buat korang yang nak hantar cerita kat aku, korang boleh hantar melalui email aku, malammistik@gmail.com, atau korang boleh share melalui mana-mana sosial media aku yang aku dah letakkan pun linknya dekat bawah ni. So yang mana nak berkongsi cerita melalui podcast dengan aku, korang boleh roger terus untuk setting tarikh dan waktu slot dekat talian WhatsApp yang aku dah pun tulis ni. Alright? Hingga kita berjumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jangan berurusan dengan setan. Kalau korang nak hidup korang bahagia, ingat tu, berkali-kali dah aku pesan ni. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.